Bekas pegawai khas Allahyarham Nur Zamri atau anak tempatan yang pernah berkhidmat dalam sektor perguruan? Siapakah yang lebih matang secara politiknya? Atau siapa yang lebih layak? Atau adakah ini kemenangan mudah bagi sebelah pihak sahaja? Kuala Lumpur, Pakatan Harapan PH dan Perikatan Nasional PN mempertaruhkan anak tempatan sebagai calon pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN Sungai Bakap bagi memenuhi aspirasi pengundi. Usaha PH untuk merampas kursi itu digalas bekas pengarah Institut Aminuddin Baki IAB Cawangan Utara Dr. Johari Arifin 60, manakala PN pula mahu mengekalkan kursi berkenaan melalui calonnya Naib yang dipertuan PAS Nibong Tebal Abidin Ismail 56. PRK itu diadakan susulan kematian penyandang daripada PAS Nur Zamri Latif pada 24 Mei lalu akibat keradangan dalam perut. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan pengundian pada 6 Julai selepas penamaan calon dan pengundian awal masing-masing 22 Jun dan 2 Julai. Pemerhati politik melihat Abidin ada sedikit kelebihan pengalaman politik, namun tidak menolak peluang Johari yang boleh menonjol jika parti dalam kerajaan perpaduan di peringkat negeri maupun persekutuan mengarah sebaik mungkin jentera masing-masing sepanjang kempen. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan University Sains Malaysia USM Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan secara umumnya kewibawaan dan reputasi kedua-dua calon boleh dikatakan seimbang. Katanya, walaupun calon PN ada sedikit kelebihan, calon PH tetap berpeluang untuk memberi saingan dengan bantuan bukan sahaja daripada jentera parti, bahkan kerajaan, negeri, dan pusat. Saya rasa kedua-dua calon mempunyai kelebihan. Calon PN adalah naib yang dipertua pihak PAS Nibong Tebal dan pernah menjadi pegawai khas Allahyarham Nur Zamri. Bermakna dia tahu lokaliti dan juga demografik di situ sepenuhnya. Dari sudut umur, dia juga lebih muda daripada Johari. Calon PH juga anak tempatan dan pernah berkhidmat dalam sektor perguruan sehingga IAB selain aktif dalam Gerakan Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Dari segi reputasi dan credibility, saya rasa kedua-dua calon ada kewibawaan. Cuma kalau calon PN ada kelebihan meliputi faktor politik berbanding calon PH yang barangkali tidak nampak jawatan dalam politik kepartian, katanya pada berita harian hari ini. Di samping bergantung kepada latar belakang calon, Siva Murugan berpandangan tumpuan juga perlu kepada jentera parti dan PRK ini akan menguji gabungan PH Barisan Nasional BN serta PN adakah wujud kerjasama jitu antara parti komponen masing-masing. Selepas calon mempunyai credibility, kita harus lihat jentera parti. Dalam konteks PN, ini juga akan menguji kerjasama PAS dan bersatu. Sejauh mana boleh dimobilisasi bersama sebagaimana PH bersama BN. Kelebihan PH dari sudut jentera parti karena mereka memegang tampuk kerajaan negeri dan boleh menggunakan jentera sebaik mungkin walau penyandang kursi daripada PN. Bagi saya kedua-dua calon ada peluang sama. Yang boleh menentukan kemenangan juga adalah aliran sokongan penyokong UMNO sama ada akan melakukan protes seperti pilihan raya negeri PRK lalu yang membolehkan calon PN ketika itu menang atau mereka akan kembali menyokong Johari katanya. Katanya DUN Sungai Bakap secara tradisinya adalah kursi BN sejak 2008 apabila dirampas PKR yang mengekalkannya sehingga PRN 2023 sebelum tewas kepada PN. Jadi kombinasi kekuatan ini juga jika digabungkan boleh membawa keputusan berbeza berbanding PRK yang lain, katanya.
Pegawai khas bekas Adun Sungai Bakap dipilih calon PN. Nibong tebal. Perikatan Nasional PN menamakan naib yang dipertua PAS Nibong Tebal Abidin Ismail untuk bertanding pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Bakap 6 Julai ini. Ia diumumkan timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man pada Majlis Pengisytiharan calon PRK N20 Sungai Bakap di pekarangan tapak parkir Pasar Raya di Bandar Tasik Mutiara di sini malam tadi. Eksekutif logistik berusia 56 tahun itu juga adalah pegawai khas kepada ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Bakap Allahyarham Nur Zamri Latif. Tuan Ibrahim berkata, pemilihan Abidin adalah paling tepat memandangkan beliau mengenali semua kerja Allahyarham dan percaya mampu menggalas tanggungjawab sama seperti Allahyarham Nur Zamri. Abidin juga adalah anak tempatan yang dilahirkan di Kampung Sungai Duri dan mendapatkan pendidikan awal serta menjadi pengundi Dun Sungai Bakap serta Parlimen Nibong Tebal. Beliau terkenal dan sangat dikenali dalam kawasan Dun Sungai Bakap. Tambahan pula, beliau adalah pembantu kepada Adun sebelum ini, yang pastinya beliau mengetahui semua kerja-kerja di sini, katanya. Hadir sama pada majlis pengumuman calon itu Naib Presiden PAS Datuk Idris Ahmad, Naib Presiden Bersatu Datuk Dr. Radzi Jidin, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hasan dan Ketua Pengarah Pilihan Raya PN Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur. Rabu lalu, Gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN mempertaruhkan bekas pengarah Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara Dr. Johari Arifin sebagai calon untuk bertanding PRK Dun Sungai Bakap. Terdahulu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi PRK Dun Sungai Bakap pada 6 Julai ini. Tarikh penamaan calon dan pengundian awal pula masing-masing ditetapkan pada 22 Jun dan 2 Julai. PRK berkenaan diadakan susulan kematian penyandangnya Nur Zamri pada 24 Mei lalu akibat keradangan dalam perut. Pada PRN Pulau Pinang Ogos tahun lalu, Nur Zamri yang dipertua PAS Nibong Tebal menewaskan calon Pakatan Harapan PH Nur Hidayat C. Rose dengan majoriti 1.563 undi. Tom tombak, ada ulat bulu, nasi dah masak, anak makan dulu. Turun ke sawah mengetam padi, selepas kerja jangan tak mandi. Berita hari ini, pengundi Sungai Bakap. Belum tentu kami pilih PAS, kata mereka. PAS mungkin bukan pilihan otomatik untuk pengundi pada pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap akan datang walaupun parti itu adalah penyandang di kerusi Dun berkenaan, kata pengundi. Mereka memberitahu The Malaysian Insight apa yang diperlukan oleh mereka ialah seorang wakil rakyat yang bukan sahaja lantang tetapi responsif kepada keperluan pengundi. Malah mereka hanya akan membuat keputusan siapa yang akan disokong selepas meneliti senarai calon. Demikian maklum balas beberapa pengundi tempatan menjelang PRK Sungai Bakap pada 6 Julai dengan hari penamaan calon pada 22 Jun.
Kerusi Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang kosong berikutan kematian penyandangnya Nur Zamri Latif 56 pada 24 Mei lalu akibat radang perut. Zamri yang merupakan yang dipertua PAS Nibong Tebal memenangi kerusi itu pada PRN Agustus lalu, menewaskan calon Pakatan Harapan Nur Hidayat C. Ros dengan majoriti 1.563 undi. PH memilih ahli akademik bersara Johari Arifin sebagai calonnya untuk PRK itu. Pemimpin berusia 60 tahun itu pernah mengajar di Nibong Tebal dan aktif dalam berbagai aktivitas sosial dan kebajikan. Pengurusi Perikatan Nasional PN, Muhyiddin Yassin berkata calon daripada gabungan itu adalah daripada PAS dan mereka dijangka menamakan calon hari ini. Pemandu lori Hamzah Nordin berkata Adun yang akan datang bukan saja perlu menyuarakan perkara-perkara dalam dewan dan media sosial, tetapi juga menangani isu-isu tempatan yang kadang-kadang mungkin remeh kepada orang luar. Antara harapannya ialah termasuk gelanggang futsal untuk belia supaya mereka mempunyai platform untuk bermain bola sepak dalaman. Katanya, kawasan lain di Nibong Tebal mempunyai gelanggang futsal tetapi tidak di Sungai Bakap. Saya tidak mempunyai banyak keinginan. Keadaan di sini agak biasa dan normal, kata Hamzah. Beliau berkata ramai pekerja tempatan mendapat pekerjaan di kawasan lain di Pulau Pinang manakala terdapat sebuah taman perindustrian di Sungai Baong berhampiran yang menawarkan kemudahan kepada masyarakat yang lebih suka bekerja berhampiran tempat tinggal mereka. Mengenai dakwaan kekurangan bekalan air yang teruk, Hamzah berkata ia tidak berlaku. Sebenarnya mereka yang tinggal berhampiran sempadan Kedah berdepan kekurangan, tetapi di Sungai Bakap kami mendapat bekalan yang stabil sekarang. Gangguan sekali sekala mungkin 2 kali seminggu dan kebanyakannya adalah pada 5 petang hingga 7 malam, kata Hamzah. Pengundi tempatan Osman Rawa berkata, seperti orang lain, penduduk di sini prihatin dengan isu harian termasuk banjir kilat. Beliau berkata bekas Adun Zamri dikenali dalam kalangan masyarakat. Kami mengenali beliau sebagai orang tempatan. Kami tidak pasti sama ada pengundi akan terus menyokong partinya PAS karena kedua-dua PH dan Perikatan Nasional PN mendapat sokongan di sini, katanya. Pendaftaran pemilih terkini menunjukkan terdapat 39.279 pengundi di kawasan itu. 39.222 daripadanya pengundi biasa dan 57 anggota polis. Pada pilihan raya Agustus lalu, Melayu membentuk 59,36% dari pengundi, Cina 22,54%, India 17,39%, dan etnik lain 0,71%. Isu kos sara hidup. Perniagaan Lim Ahwan berkata mana-mana pihak yang boleh membendung kenaikan kos sara hidup akan mendapat tempat di hati pengundi karena terdapat kebimbangan terhadap kuasa beli mereka. Ia sama ada memerlukan cara untuk mengurangkan kos atau meningkatkan kapasiti pendapatan kami supaya dapat menangani isu kos sara hidup, katanya. Lim menyarankan kerajaan coba mengurangkan bilangan pemain dalam rantaian bekalan untuk mengurangkan kos dalam logistik supaya harga barangan juga dapat dikurangkan. Pemerhati politik Ramdan Ishak dalam pada itu berkata pengurangan subsidi diesel mungkin mendorong pengundi protes untuk menyokong PN. Tidak banyak isu setempat di Sungai Bakap, tetapi terdapat kebimbangan penurunan harga bahan api boleh mencetuskan kesan melata terhadap isu kos sara hidup.
Rahmat juga berkata pengundi kini sudah bijak dan mereka mahu mempunyai pemimpin yang tulen, bukan mereka yang berdakwah tetapi bertindak sebaliknya. Anwar Musa. Apa guna kembali kepada parti yang rosak, tidak relevan, ditolak. Bekas Setiausaha Agung UMNO. Anwar Musa mempersoalkan apa gunanya kembali kepada parti yang didakwanya dirosakkan oleh jenayah pemimpinnya, tidak relevan dan ditolak rakyat. Dalam satu kenyataan di Facebook, beliau berkata, tidak perlu memberi perhatian serius terhadap kenyataan ahli Majlis Tertinggi UMNO Jalaluddin, alias bahawa parti itu sedang mempertimbangkan untuk mengambil semula beberapa bekas pemimpin dan ahli yang disingkirkan semasa pembersihan seluruh parti selepas pilihan raya umum ke-15, 2023. Terpulang pada mereka berkenaan kalau mereka mahu ke mana dalam politik. Itu hak individu. Tidak hairan bila parti yang hanya menjadi alat dan perisai bagi pemimpinnya. Tiada lagi demokrasi dalam organisasinya yang membelakangkan asas dan dasar penubuhannya, yang sudah kabur siapa teman dan siapa musuhnya, siapa murid dan siapa gurunya, malah siapa ulil amrinya. Jelas deria politik mereka telah dikembirikan perlahan-lahan, kata bekas ahli parlimen ketereh itu. Beliau berkata UMNO masih berdiam diri apabila UiTM dilabelkan sebagai apartheid dan daripada menangani isu seperti cukai, bil dan nilai ringgit yang semakin berkurangan, ahli parti sibuk mewajarkan tindakan pemimpin mereka. Tidak hairan kalau beribu-ribu cawangan terbiar dan gagal atau enggan bermesyuarat. Berjuta penyokong menukar kiblat dari satu PRU ke satu PRU. Ratusan ribu ahli tidak segan silu memilih untuk tidak ikut menjilat. Malah sebaliknya tidak takut untuk memberi pelbagai isyarat, memilih haluan sendiri dan menukar kiblat. Yang pasti, ramai yang pergi tidak akan kembali lagi, katanya. Tahun lalu, Anwar, yang pernah menjadi ahli UMNO dari 1972 hingga 2022, mengemukakan permohonan untuk menyertai PAS. Beberapa pemimpin parti terkemuka seperti bekas ahli parlimen Rembau Khairi Jamaluddin Abu Bakar, bekas ahli parlimen Tanjung Karang Noh Omar, dan Isham Jalil turut disingkirkan dalam pembersihan itu. UMNO juga turut menggantung sementara beberapa pemimpin, termasuk ahli parlimen Sembrong Hishamuddin Hussein dan bekas ketua penerangan UMNO Syahril Sufian Hamdan.